لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد نعم الله الكريم ونصاره. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ذكر القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما suci ya Allah. Kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma 'allamtana kecuali apa yang Dikau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Dikau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma ftah alaina futuhal arifin ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami bagaimana Dikau bukakan pintu hati hamba-hamba yang mengenal. Waftah alaina abwabal ilmi wal ma'rifah ya Allah. Bukakanlah pintu hati kami dengan cahaya ilmu dan ma'rifah. Allahumma fa'na bima 'allamtana ya Allah. Berilah manfaat terhadap apa yang telah Dikau ajarkan kepada kami. Ma'alimna ma yanfa'una, ajarkanlah sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kami. Waj'alna minal rasyidin, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa beroleh petunjuk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan tuan pengurusi majlis yang berbahagia, Tuan Sudani Abdul Majid, Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Ar-Rahman, Masjid Daerah Penang. Yang berbahagia Tuan Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Daerah Penang, Tuan Setiausaha pada hari-hari Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Daerah, sahabat saya Al-Fatihah Sahabati Anggota lalu pengarah kanan dakwah Yakin Putrajaya, dan sahabat saya Cikgu Mahfidir dari Teninau, jemaah adab Negeri Sabah beserta dengan komuniti Masjid As-Salam dari Kampung Bubur Batu Dua Sempurna Sabah, Tuan Haji, Puan Hajah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih lagi disambut pemberian oleh Allah berhidup sehingga ke 8 Syawal 1433 Hijriah. Kira-kira 21 hari lagi untuk kita sambut Ramadan, dan kita rapatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkati hidup kita di bulan Rajab, merahmati hidup kita di bulan Syawal, dan Allah panjangkan hayat kita di bulan Ramadan. Bahkan kita bermohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberi ruang keluar dan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat benar-benar menjadi
menjadi amalan untuk masa depan akan. Katalah bahawa innal 'aisha 'ainul akhirah, sesungguhnya hidup yang sebenar adalah hidup akhirat. Tuan-tuan hadirin pada jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa barakallahu fiikum pada saya bersama Datuk Mufti Negeri Sabah kerana memberi kebenaran tauhid berceramah kepada saya sepanjang program Gembala Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Keninau dan Tenom. Dan juga ini berakan ribuan terima kasih kepada pihak Datuk Kuasa Pengurusan Masjid kerana menyediakan sedikit ruang untuk kita berinteraksi dalam majlis yang umum. Mudah-mudahan ilmu ini kita dapat ilmu yang bermanfaat, yang dapat memandu akal hati, budi dan nafsu kita untuk kita melakukan ibadat, dan ibadat yang kita buat benar-benar menjadi amalan sahab akhirat. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insya-Allah kita akan bicarakan tentang kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penting macam mana? Penting untuk kita hidup, penting untuk kita jadi hamba Allah, penting untuk kita meluruskan perjalanan menuju Allah, dan penting untuk hidup selepas mati apabila kita bertemu dengan Allah. Jadi kepentingan hidup yang utama adalah berpegang teguh kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehubungan dengan itu kita perjelas dengan definisi ciri-ciri yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Karena apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran secara jelas ada dan ringkas bagi kita. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah ayat 1, 2, 3 dan 4 menyentuh tentang kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bermula dengan basmalah atau bacaan yang Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dan memperakui bahawa Dialah Tuhan yang wajib berwujud, Zat yang Maha Suci, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, pencipta kepada segala jagat raya ini, yang perlu disembah, dan tidak ada Tuhan yang sebenar yang layak disembah, diabdikan diri, dijadikan kekuat bagi segala makhluk. Dialah Allah. Sama juga dengan pengertian Alhamdulillahirabbil alamin menyentuh tentang kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ar-Rahmanir-Rahim tentang segala sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat yang wajib bagi Allah yang perlu kita ketahui, sifat yang mustahil bagi Allah yang perlu kita sedari, sifat yang harus bagi Allah untuk mencipta atau tidak mencipta, untuk menghidup atau memati, memberi rezeki atau menarik kembali rezeki, membalas segala perbuatan manusia dengan kebaikan atau membalas segala kejahatan manusia dengan kejahatan. Maliki yaumiddin, kita perlu yakin bahawa Allah lah yang mencipta segala benda yang hidup, mematikan dan membangkitkan di hari pengadilan. Maliki yaumiddin, Dialah Allah yang menguasai hari pembalasan. 4 ayat pertama di dalam surah Al-Fatihah jelas menggariskan kepada kita tentang kepentingan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala
Dia umul Quran. Sab'un masani allazi uti. Sukakah kamu jika aku jelaskan kepadamu tentang seagung-agung surah di dalam Al-Quran? Para sahabat mengiyakan baginda sallallahu alaihi wasallam, silakan wahai baginda. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam, seagung-agung surah di dalam Al-Quran ialah surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Sab'un masani, 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Jadi 7 ayat surah Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang itu, 4 ayat pertama menjelaskan kepada manusia dan jin tentang kepentingan berpegang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana 4 ayat ini mengiktiraf wujudan, kebesaran dan keagungan Allah sebagai Tuhan sebenar yang perlu diabdikan diri oleh segala makhluk. Jadi kalau kita solat, kita wajib baca surah Al-Fatihah yang mengandungi 7 ayat bermula dengan basmalah. Siapa tak baca surah Al-Fatihah dalam solatnya, maka solatnya terbatal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihahil kitab." Tidak sah salat bagi mereka yang tak baca surah Al-Fatihah dengan sempurna. Dan kita tahu ciri kesempurnaan bacaan dalam solat. Bagi menyempurnakan rukun qauli itu ialah warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah seseorang itu membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, lengkap dan sempurna. Jadi 4 ayat ini menjustifikasikan kepada kita pentingnya manusia dan jin memiliki akidah yang sahih. Satu-satunya akidah yang sahih ialah akidah yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteruskan legasi akidah yang sahih ini oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, para khulafa rasyidin, para tabi'in, as-salihin, para awliya, para salihin, para ulama dan akhir sekali sampai kepada kita dan dipelihara oleh Allah sehingga turunnya Nabi Isa alaihissalam dan sehingga orang beriman dimatikan oleh Allah di akhir zaman dengan angin yang halus. Dan selepas itu berlakulah kiamat kubra. Jadi kita nak baca Fatihah dalam 5 waktu, 17 rakaat, 17 kali semalaman. Sedanglah itulah sebenarnya hakikat pentingnya kita berpegang dengan akidah yang betul, akidah yang sahih, akidah yang dibawa Nabi-Nabi terdahulu dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Kerana dia berpaksikan kebenaran berdasarkan kandungan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan akal yang sahih. Semua ini dijadikan rujukan dan taraf pertimbangan untuk kita menentukan baik buruk, benar salah sesuatu perkara. Hadirin yang dirahmati Allah. Ayat seterusnya, ayat yang kelima. Apabila kita berpegang dengan akidah yang sahih, ia memberi momentum atau kekuatan kepada kita untuk kita memahami kehendak Allah dalam melakukan ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mengabdikan diri, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa? Islam itu seiring dengan amanu wa amilus shalihat. Kalau kita baca ayat Quran, 2 kata kerja ini sentiasa menjadi gabungan. Tengok paling mudah di dalam surah Wal Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi belakang. Innal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan melakukan amal ibadah yang saleh, tidak akan rugi hidup mereka. Sama ada di hidup kita nom ke, diteringau ke, diadat ke, disandarkan ke, ditawaf ke, disempurna ke, disabak atau dipenajung atau di seluruh dunia, mana-mana penjuru alam yang kita hidup, insya Allah dengan iman dan
lain-lain, maka seseorang itu pasti melakukan ibadat dengan baik dan sempurna demi pengabdian diri kepada Tuhannya, dan itulah hakikat kehidupan manusia sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita ni bukan kuli Cina, bukan kuli India, bukan kuli Bangla, bukan kuli Vietnam, bukan kuli Amerika, bukan kuli Negro, bukan kuli nafsu, dan bukan juga kuli kepada syaitan. Tetapi hakikat kehidupan kita adalah untuk menjadi kuli kepada Allah. Justru kita datang dari Allah, kita bekerja untuk Allah, abdikan diri kepada Allah. Setelah tiba masa kita kembali kepada Allah. Itulah keyakinan hati kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru tuan-tuan, walau apa sahaja kemusykilan dan permasalahan yang melanda kita tetap yakin dengan kewujudan, kebesaran dan keagungan Allah. Kalau kita tak mati dengan COVID-19, boleh jadi mati dengan vaksin. Tak mati dengan vaksin, boleh jadi mati kencing manis, darah tinggi, bau-bau gaib, lemak jantung. Tak mati dengan penyakit tertentu, dalam keadaan sihat walafiat pun kita boleh kembali ke rahmat Allah. Kerana kita yakin, sedar dan percaya bahawa Allah itu bersifat dengan sifat harus. Tidak ada kuasa yang menguasainya. Kekuasaan iradah Allah tidak terikat dengan mana-mana orang, dengan mana-mana kuasa, dengan mana-mana punca, dengan mana-mana sandaran sama sekali. Walaupun Doraemon, Jackman, Power Rangers, Superman, Batman, Aquaman, man berkuasa, tetapi dia sedikit pun tidak boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kehendak, iradah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja ujian yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap teguh terpelihara bahawa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada Tuhan melainkan Dia Allah, Tuhan yang Esa. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Lahu mulk, baginya segala urus takdir kerajaan. Walahul hamd, baginya segala pujian. Yuhyi, Allah yang bersifat dengan menghidupkan segala makhluk. Yuhyi wa yumiit, Allah bersifat mematikan bagi segala makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia amat berkuasa atas tiap segala sesuatu. Jadi kita jadikan diri kita, sehingga hadis dalam riwayat Imam Tirmizi mengatakan, barang sesiapa yang membaca doa ini, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca doa ini lepas salat maghrib atau lepas salat subuh, siapa baca doa ini sekali, Allah balas kepadanya 10 kebaikan. Siapa baca doa ini sekali, Allah balas kepadanya dengan menghindarkan dirinya dari 10 kejahatan. Siapa baca doa ini sekali, Allah balas kepadanya 10 kali ganda daripada gangguan jin dan syaitan. Jadi kalau kita baca doa ini 10 kali, terutama lepas waktu subuh dan maghrib, Allah beri kita 10 kebaikan. Allah selamatkan kita dari 10 kejahatan. Allah selamatkan kita dari 10 gangguan syaitan. Jadi amalkanlah tuan-tuan.